bahagian pembangunan kurikulum. Pengarah bahagian pendidikan, pengarah pengurusan sekolah harian, pengarah bahagian pendidikan Islam, pengarah bahagian pendidikan guru, pengarah Institut Aminuddin Baki, Ketua Nazir Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti, Setiausaha bahagian khidmat pengurusan, pengarah bahagian pendidikan swasta, Setiausaha bahagian kerajaan pendidikan, pengarah urus setia tetap Majlis Buku Kebangsaan Malaysia, Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia, Setiausaha bahagian pengurusan sumber manusia, pengarah bahagian matrikulasi, pengarah bahagian pembangunan, pengarah Lembaga Peperiksaan Malaysia, Setiausaha bahagian audit dalam, Setiausaha bahagian perolehan dan pengurusan aset, Ketua Akauntan bahagian akaun, pengarah bahagian teknologi pendidikan, Setiausaha bahagian psikologi dan kaunseling, pengarah bahagian pendidikan khas. Seterusnya ialah pengarah bahagian pembangunan dan penilaian kompetensi, pengarah bahagian sukan, Setiausaha bahagian pengurusan maklumat, pengarah bahagian buku teks, pengarah pengurusan sekolah berasrama penuh, pengarah bahagian kurikulum dan kesenian, Setiausaha bahagian dasar dan hubungan antarabangsa, bahagian audit sekolah, pengarah pendidikan JPN Johor, pengarah pendidikan JPN Pulau Pinang, pengarah pendidikan JPN WPTL, pengarah pendidikan JPN Sabah, pengarah pendidikan JPN Selangor, pengarah pendidikan JPN Kedah, pengarah pendidikan JPN Melaka, pengarah pendidikan JPN Terengganu, pengarah pendidikan JPN Pahang, pengarah pendidikan JPN Negeri Sembilan, pengarah pendidikan JPN Sarawak, seterusnya pengarah pendidikan JPN dan wilayah Persekutuan Labuan, pengarah pendidikan JPN WP Putrajaya, pengarah pendidikan JPN Perlis, dan akhir sekali pengarah pendidikan Perak. Pengarah bahagian tetapi juga anggaran negeri, ketua sektor yang akan membantu pengarah negeri untuk melaksanakan sekiranya ada kekeliruan, rasa tidak puas hati, boleh luahkan supaya kita buat penambahbaikan bersama ya. Satu yang saya nak sentuh tadi saya mention about peruntukan membaik kuliah sekolah ni sangat penting ya, kerana sekarang matlamatnya ialah untuk mencuci sekolah-sekolah ni sehingga bersih dan boleh kita masukkan perabot untuk anak-anak kita hadir sekolah pada 11 dan 12. Itu pesanan yang amat berhormat
Menteri tadi juga. Dan saya telah maklumkan bahawa gunalah peruntukan yang telah diberikan untuk melantik kontraktor-kontraktor tempatan. Kita tak hendak, ya, kita melantik kontraktor dari Kuala Lumpur bawa jentolak pergi ke Kelantan. Kalau boleh kita nak di jajahan di Kelantan, di daerah tu mesti ada kontraktor-kontraktor kelas F. Dia bukan nak buat bangunan yang besar-besar. Kontraktor kelas F, the cleaning companies to help you, and then you can immediately pay for their services, ya. So itu yang penting. Jadi apakah tahapnya kesiapsiagaan pada setiap negeri yang terkesan dengan banjir, setiap PPD untuk menggerakkan kerja-kerja pembersihan. Dan bagi sekolah-sekolah yang masih menempatkan mangsa banjir, bagi negeri Kelantan, saya dah bincang juga dengan Datuk Seri Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan. Kalau kita boleh dapatkan kemah-kemah sementara, tapi lokasinya kita nak dapat guidance daripada pengarah negeri dan PPD. Adakah dalam pekarangan sekolah ataupun pada tapak tanah yang ditentukan oleh Menteri Besar atau SUK masing-masing, dan kemah ni kita kena letakkan dengan bekalan elektrik, air dan tandas. Tandas bergerak ke, asalkan dia tak gali lubang di sekolah, di tapak-tapak sekolah kita. So kita nak pindahkan mangsa banjir supaya kita boleh cuci sekolah ni dan masukkan furniture untuk anak-anak kita boleh pergi ke sekolah. So I would like to hear some feedback. Mungkin Datuk Seri KPPM pun nak cakap. Tapi lagi satu yang paling penting yang orang tanya saya, bilakah wang bantuan awal persekolahan ni akan diberi? Bagi sekolah-sekolah yang not affected by banjir is no issue. Tapi bagi sekolah yang tidak dapat dipulihkan in time, cadangan yang amat berhormat ialah untuk mencari sekolah yang berdekatan atau premis kerajaan yang berdekatan untuk ibu bapa pergi untuk mengambil. So I do not know whether there is any development Datuk Razak in terms of wang tersebut dan selalu pada BSN. So you want to say something about that? And then how are you? Terima kasih. Untuk penyaluran 100 bantuan sekolah RM1, di bahagian keuangan dan bahagian akaun telah menyelesaikan penyaluran kepada BSN, iaitu Bank Antara, dan saya juga dah berunding dengan BSN Kelantan. BSN Kelantan akan membantulah kalau katakan di Kuala Krai BSN tidak boleh beroperasi. Kalau dihubungi pengarah BSN Kelantan, beliau akan membantulah untuk membawa ke BSN yang berhampiran. Jadi saya pun dah berbincang dengan Datuk Tajuddin dan juga Tuan Tajuddin dan juga pengarah BPSH untuk menyelesaikan perkara ini, sama ada dengan membawa cadangan-cadangan telah dikumpulkan oleh Datuk Tash dan juga Datuk Tuan Abdullah. Saya pun tak pasti macam mana akan dilaksanakan oleh Datuk Tash dan juga Tuan Abdullah. Terima kasih. Tidak dapat akses untuk ke sana, dan parent atau masa-masa yang berada di sekolah di pusat pembinaan sementara, so kita cadangkan PPD menjadi tempat untuk agihan bantuan ini. Maknanya PPD perlu buat jadual bagi daerahnya. Jadi maka biasa bagi buah musang, hari pertama tu sekolah A, hari kedua sekolah B, maka parent boleh pergi ke PPD itu untuk dapatkan wang itu di sana. Itu apabila sesi sekolah bermula lah, minggu ni. Kalau ada yang tidak pergi ambil, maka mereka ambil selepas sesi sekolah bermula. Terengganu, Kelantan, ya Tuan Haji. Bang Hussein mungkin nak share sikit macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera yang berbahagia.
bahagia Tan Sri Doktor, seperti mana WhatsApp saya kepada Tan Sri tempoh harilah bahawa di Kelantan bandar-bandar utama, bank-banknya semua, hampir semua ditenggelami air dan mengambil masa yang agak panjang untuk baik pulih semula. Lazimnya bantuan awal persekolahan ini amalan biasa. Sebelum ini pihak sekolah pergi ke bank menunaikan wang tersebut, kemudian bergerak ke sekolah dengan bantuan kawalan oleh pihak polis. Kami dah tulis surat kepada pihak polis pada awal Disember lagi supaya pihak polis bersedia untuk tahun 2015 ini, tetapi oleh kerana apa yang berlaku maka jadual itu dengan sendiri terbatal lah. Itu amalan biasa. Kalau nak buat juga seperti tersebut tak boleh, kerana bank-bank yang sekolah ada akaun tenggelam di bandar-bandar utama di Kuala Krai, Gua Musang, Pasir Mas, Tanah Merah, even di Kota Baru juga. Jadi nak menyampaikan duit tunai ini seperti kalau cadangan Datuk Tas tadi memang impossible lah, sebab ibu bapa kena keluarkan duit RM20, RM30 pula tambah nak pergi ambil duit RM100 ni. Jadi ini yang kami pun buntu ni, bagaimana nak bawa duit dalam kuantiti yang banyak. Selama ni pun kami perlu pada escort polis. Itu saya ada bagi ini bermakna BSN kena menghubungi pengurus-pengurus cawangan bank tersebut, dan guru-guru kita boleh ambillah daripada tu dan bergerak kepada sekolah masing-masing dengan escort. Kalau polis tak dapat, maknanya you kena hire syarikat-syarikat keselamatan. Adakah itu telah dibincangkan? Pak Muhammad dah buat pengumuman. Dia expecting the money. Dia orang tanya, di manakah kami boleh pergi sekarang untuk ambil wang tersebut? Jadi kena cari kaedah di Kelantan. Betul, saya tahu Tan Sri, tetapi I do my best, berpakat dengan PPD, nak pastikan setakat mana yang boleh kami bantu, kami akan selesaikan perkara ini. Yalah Tuan Haji, pasal saya tahu kita, kesukarannya cukup besar. Kita di kementerian kita nak bantu, kita tak boleh bantu. Kita tak tahu what's happening on the ground. You know best. So like Terengganu, Perak pun kena cari kaedah macam mana dia nak sampaikan bantuan tu. Dengan yang KUAM kumpulan wang amanah miskin pun sama Jadi tolong, kalau ada mungkin cadangan penyelesaian, tolong maklum pada saya, pasal mereka tanya, saya tak ada jawapan at the moment. Untuk makluman Tan Sri jugalah, bekalan duit di bank pun sekarang terhad kerana bank yang beroperasi di Tanah Merah, Pasir Putih dan Bacok sahaja. Seluruh Kelantan bertupu ke sana, queue sampai ke Jalan Raya nak ambil duit di mesin ATM. Tak apa, kami akan cuba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia Tan Sri dan Datuk. Saya bagi menjaya daripada bahagian Konteks. Untuk bahagian Konteks juga terlibat dengan bencana alam. Biasanya touch point ini buku mesti sampai ke sekolah sebelum sesi persekolahan semula. Namun dengan keadaan sekarang ini banyak sekolah yang terlibat, dan di mana buku-buku teks juga terlibat sama, banyak rosak. Okey, untuk tujuan pergantian, biasanya kita memohon peruntukan tambahan tadi. Peruntukan tambahan memerlukan kelulusan, baru kita boleh buat perolehan. Jadi soalan saya, boleh tak kita terus menggunakan peruntukan yang baru dapat untuk digunakan sebagai pendahuluan sebelum permohonan tambahan dimohon? Dan yang kedua, permohonan kelulusan segera daripada pihak Tan Sri untuk membuat perolehan darurat. Itu saja. Pengarah tak ada pengarah bagian kita itu memang belum dilantik Tadi I let the cat out of the bag just now. Never mind lah, the cat can go out of the bag, it's okay. Okay, ada siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Keshu, Dr. Sri dan Datuk. Saya Daniel daripada IAB. Ingin mengemukakan dua soalan. IAB. Okey. Pertama mengenai untuk makluman pada 26 Jun 2014
bahagian kewangan telah mengeluarkan satu surat perkeliling berkenaan tahap maksimum package hotel. Walau bagaimanapun pada 2 Julai 2014, selama beberapa hari, Kementerian Kewangan telah mengeluarkan satu perkeliling perbelanjaan yang telah menaikkan kadar hotel. Jadi saya ingin mengumumkan soalan, adakah bahagian kewangan akan consider mungkin akan revise balik surat perkeliling tersebut berdasarkan kelayakan terbaru mengikut satu perkeliling perbelanjaan. Soalan kedua, kenapa saya tanya soalan tersebut disebabkan hotel-hotel kemudian dia tahu rate telah naik, jadi mereka cuba dia nak ikut kadar yang satu perkeliling punya. Soalan kedua, perkara ini telah saya bangkitkan sebelum ini berkaitan dengan peruntukan S. Okay, untuk peruntukan S, kami tidak boleh membuat warren udara secara bukan. Ini juga telah menyebabkan peruntukan bagi peruntukan S, NKEA ataupun NKRA, prestasi belanja agak rendah. Adakah pihak kementerian telah mengambil tindakan untuk clarify perkara ini supaya World S pun boleh menggunakan warren udara bukan? Terima kasih. I think you boleh bagi contoh yang spesifik tak? Seperti PPPN Permentoran, mereka menggunakan warren turun di bawah peruntukan S, kod setia. Jadi untuk kod S ni di unit kewangan kita tak boleh menggunakan kod tersebut untuk warren udara bukan. Jadi mungkin bahagian akaun perlu mewujudkan kod untuk S ni. Untuk warren penerbangan, because dia tak ada apa kata kod, so ketua akaunten boleh kita wujudkan. Bahagian akaun ni, dia bahagian akaun. Saya rasa yang ini Tan Sri, ini tiada kaitan dengan apa tu mewujudkan kod atau tidak. Ia lebih kepada prosedur. Yang difahamkan ialah bayaran melalui sistem tukar ni kita bayar dahulu, lepas itu barulah kita, mana pejabat pembayar membayar dahulu kepada agensi tukar, then only bil-bil yang berkenaan dari situ dihantar kepada kita untuk disemak dan dipertanggungan kepada Ford. Jadi untuk peruntukan S ni, oleh kerana yang ini special sikit, lain daripada perbelanjaan mengurus biasa, dia memang memerlukan kelulusan dahulu untuk tuntutan puka-puka. Contoh yang paling ni is travelling lah, untuk perjalanan lah, tuntutan perjalanan. Baik juga untuk tuntutan utility. Jadi kerana itu buat masa sekarang Jabatan Akaunten Negara tidak membenarkan yang mana yang akan dipertanggungan kepada World S ni dibuat bayaran melalui sistem pukar. Jadi dia tidak menyentuh tentang tidak wujud coding dan sebagainya. Dia lebih kepada dasar. Kalau difikirkan buat masa sekarang, sekiranya ada berlaku perubahan yang mana yang kawalan perbelanjaan boleh ada mekanisme untuk mengawal dan boleh dipertimbangkan untuk memasukkan bayarannya pun secara pukar. Kalau pukar ni, macam saya sebutkan, dia kita bayar dahulu, lepas tu baru kita semak. Dan sekiranya berlaku apa-apa kesilapan bayaran dan sebagainya, kita perlu membuat tuntutan balik semula. Jadi oleh kerana sistem ini ada flexibility macam itu, kerana itu buat masa sekarang kegunaan sistem ni hanya terhad bagi kes-kes yang mana kita ada kawalan di peringkat awal. Macam saya sebutkan tadi, yang mana yang perbelanjaan yang dipertanggungan kepada mengurus, dia dibenarkan menggunakan sistem tersebut. So kebanyakan digunakan untuk projek-projek pembangunan, bukan tak menggunakan bentukan di mana pinjaman dalam kata lain peruntukan tahun semasa boleh di-carry pada tahun berikutnya. Itu yang kita katakan duit bawah S, itu bukan pinjaman.
dia lebih kepada peruntukan tak terlibatkan yang tadi travelling yang diceritakan tadi yang lebih kepada pukal so tak ada berkaitan. The cost of the project ini ada juga perbelanjaan perjalanan. Okay. So kalau macam tu, your planning tu has to be forward planning lah. Jangan you tunggu last minute, then you have difficulty nak minta tulisan. Yang itu akan That's like I'm looking at the officer kat belakang, not to you. Pegawai IAB tu. Yeah, you explain. Kenapa, what is so difficult about nak mohon kelulusan if you have forward planning? Let him answer, Datuk. Let him answer. Terima kasih. Sebenarnya tak ada isu forward planning. Cuma sebenarnya memang bila kita buat untuk waran peruntukan waran permohonan pukal udara ni, untuk bagi kod-kod S ni kita ada juga kod bagi OS 21 iaitu tuntutan perjalanan. Jadi kami terpaksa menggunakan peruntukan ABM yang kita boleh mohon untuk waran udara. Kemudian kami terpaksa generalkan balik kepada Word S tadi. Saya tak faham sebenarnya actually isu yang you bangkitkan ni, what is the issue actually? Dia ada prinsip-prinsip tertentu. Tadi Ketua Accountant kata di bawah peruntukan S ni ada juga peruntukan untuk TNT. Betul. So apa isunya? Isunya disebabkan Word S ni kami tak boleh buat waran udara pukal kan sendiri. Yes. Kalau dibenarkan. So caranya macam mana? So kalau you tak boleh buat waran udara pukal, apakah caranya? Kami terpaksa beli dulu gunakan ABM mengurus, dan kami journal balik. Macam mana you boleh journal balik? Dia pinjaman. Kenapa you tak boleh journal? Okey. Saya minta sendiri. Itulah saya dah bagi kepada pihak padu sebelum ni. Pihak padu cakap akan dibangkitkan. Padu, you are not the experts in keuangan, so you don't advise them wrongly or differently. Where is your CFO? Your CFO should be here because we're discussing pengurusan keuangan. Mana CFO? Cuti juga. Senang betul you all ni ya. We are already in the mode of execution. You all tengah cuti lagi. I mean, Dr. Nurmiza, sorry because you are here, you have to listen to me. But I think it's unwarranted for the CEO and CFO to be on leave when we are having this function today. So you jangan dengar nasihat daripada orang yang tak faham mengenai pengurusan keuangan kerajaan. You follow pengurusan peraturan pengurusan keuangan kerajaan. Okey, terima kasih. Jadi kami akan you don't follow padu, okay? So what you need to do now, you pay upfront and then you claim. That's all. You don't generalize across. You cannot generalize across, okay? Terima kasih. Alright, good. Jangan kata saya marah, saya tak pernah marah. Saya suka soalan itu memberi saya peluang untuk memberi penjelasan. Dan jangan takut-takut untuk tanya ya, kerana kalau you tak tanya, you buat silap, lagi padah dia lagi buruk. Mohon saya tahu antara kawan-kawan ni mungkin ada pun buat benda yang salah juga. Tapi yang IAB tu dia berani bertanya dan telah menyelamatkan keadaan bagi semua. Yang ditanya mengenai kadar bengkel ni dia memang tahu kadar-kadar sudah dinaikkan oleh Kementerian Keuangan. Jadi memanglah kita telah terpaksa lihat baliklah Menteri. Dan yang pasal S tadi Menteri, dia tak boleh diselaraskan balik kepada B. Kita minta lah, itu yang Menteri kata tadi, banyak berlaku digunakan dasar sedia ada ataupun anggaran belanja mengurus digunakan. Memang tak boleh diselaraskan S kepada B kepada B, because S yang terangkan oleh Dr. Syukur tadi adalah pinjaman ataupun di bawah pembangunan lah. Kita tak boleh bawah PFI itu tak boleh. Jadi kita minta lah semua sektor, semua ketua sektor lah, terutamanya supaya melihat balik perkara ni. Dan yang itu yang menyebabkan tadi Tan Sri kata ada untuk kita menyelamatkan untuk peruntukan kita masuk kepada padu. Dan kita pun dah minta sebenarnya Tan Sri dulu berapa sebenarnya balance ataupun
baki yang boleh kita transfer, minta permohonan kepada KSP untuk duit daripada NKA ni. Tapi bahagian-bahagian lah, bahagian-bahagian dan juga padu memang aju dengan bahagian kewangan supaya bahagian kewangan tidak menarik balik. Tapi kita dah tarik juga 30 juta dan aslinya hari itu kita cuba tarik balik 70 million tu, tapi tak dapat pengurusan sebab tertentu. Jadi kita rugilah tentu itu. Pada tahun ni secara keseluruhan kita nampak peruntukan kita telah naik. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kepada setiap program aktiviti, especially NKRA, NKEA, telah disusutkan 50%. Jadi saya nak mohonlah semua pengarah bahagian pengarah negeri, maximize every dollar, make every dollar count, dan laksanakan segera program aktiviti. You have half of what we normally have. In 2014 we had 330 million ringgit NKRA, NKEA. This year we only have 170. So makna by half. And yet kita kena deliver KPI, PPPM kan, for less money. So make every dollar count. Jadi janganlah berulang lagi di mana peruntukan tahun lepas tu kata semua boleh belanja. Akhir-akhirnya tak boleh belanja. Dan tu 77 juta ringgit hangus. Kalau boleh beritahu lebih awal tak boleh belanja, at least masa saya tulis the first round ke KSP tu, kita boleh minta 100 million. Ini bila Datuk Razak tekan CFO kan, CFO padu tu tak boleh, these are all committed. Saya kata, kalaupun kita tarik daripada bahagian-bahagian dan negeri, kita masuk dalam akaun padu masih boleh bayar yang kita telah committed. Maknanya it's okay. Dia kata, oh leceh, tak ada leceh punya. Padu bayar lagi cepat dari kita bayar. Kerana dia ada berapa signatories saja yang dia kena dapat tanda tangan. So I think next year, going into first week of December, kita tariklah apa yang kita rasa. This year, someone told me a few days ago kan, dia kata, you know, early last year, no, you're talking about this year. So ada yang sign off 2014 lagi yang saya tahu. Saya terima surat 2 hari bulan Januari 2014, padahal 2nd of January 2015. Alright, ada apa-apa lagi? Yes, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Tan Sri Dr. Fungsi, saya Kepala Jabatan Pendidikan di Perak. Ada satu isu yang saya nak datangkan di sini berkaitan dengan APP 2015, iaitu dalam tagihan 3 penyerasan semula peruntukan, pindah tambah peruntukan, permohonan pindah tambah peruntukan hendaklah dikemukakan kepada bahagian kewangan setelah justifikasi yang lengkap yang telah ditandatangani oleh Ketua Jawatan untuk perusahaan bahagian kewangan. Sedangkan supaya diwakilkan kuasa kepada pengarah jawatan negeri untuk meneruskan pindah peruntukan ini supaya proses untuk melanjutkan kerja ini dapat dilaksanakan. Ucapan kepada Perak kepada Tuan Presiden. Terima kasih. Lihat apa yang kita hantar kepada Kementerian Keuangan. Ada pindah peruntukan yang perlukan justifikasi. Bukannya kita kata ini adalah untuk ini, tapi dia minta justifikasi yang detail, yang kalau katakan untuk bengkel, berapa bengkel akan dibuat, siapa peserta, itu yang diminta lah. Kenapa perlu pindah peruntukan? Ini yang diminta oleh Kementerian Keuangan. Dan Kementerian Keuangan minta siapa sebenarnya yang bertanggungjawab kepada keuangan berkenaan. Kalau pengarah, maknanya pengarah have to certify benda tu. Ini yang kita nak. Yang sebenarnya keperluan ini dikendaki oleh Kementerian Keuangan. Itu yang kita inilah. Macam ni. Tadi request daripada Perak ialah supaya kuasa untuk pindah peruntukan itu diturunkan kepada negeri-negeri. Saya sebagai pegawai pengawal, saya tak ada halangan.
Kerana bila saya turunkan kuasa, accountability itu sepenuhnya kepada pengarah negeri. Itu satu. Maklumat justifikasi kenapa nak buat pindah peruntukan tu kena lengkap dan terperinci. Tapi ingat, prinsip utama keuangan, once you wire out, you cannot wire in. Maknanya kalau you keluarkan daripada OS 21,000 kepada OS 24,000 katakan, lepas tu you tengok OS 21,000 ni berkurangan, tak cukup untuk menampung, you dah tak boleh wire in lagi OS 21,000. So bila you sedar the onerous responsibility that you have, if you are prepared for that, saya tak ada masalah untuk turunkan kuasa kepada pengarah negeri untuk membuat pengagihan peruntukan dan pindah peruntukan. But remember what I said, if you have a shortfall in any of your OS, you cannot top up. Are you prepared for that? That's why bila you minta permohonan tu, kita agak ketat di kementerian, because kita nak tengok cash flow you, unjuran yang you buat. Definitely OS 10,000, IMO5 you tak boleh sentuh. Tapi OS 20,000 di bawah sub-sub, itu pun kita nak tengok. Katalah you tengok first quarter, you tengok OS 28,000 kurang, jadi you wire pada OS 21,000 TNT kerana you nak buat banyak penyelenggaraan. Sekali tak datang Jun, tak cukup pula OS 21,000 to last you until December. You cannot top up your OS 21,000 anymore. So where are you going to get your TNT from? Itu saja. If you are ready for that, by all means, I can give you the kuasa if you want. Tapi ingat, there's always the other side of the coin. So nanti kita fikirkan di peringkat kementerian thoroughly. Bukan kita nak menyusahkan, kita nak permudahkan. Tapi saya takut bila kita permudahkan, you think that it is a blank check. It's not a blank check. Kementerian will not be able to top up for you if your unjuran dengan your execution dia tidak sejajar. That's why we want to manage it. But we should not make it difficult for you either. Nak susah sangat nak dapat kelulusan pindah peruntukan pun tak boleh. Dia kena cepat juga di peringkat kementerian. Tapi bila MOF nak tanya justifikasi, perincian, you must be ready with the information at any time. Because once you need the money, you know why, isn't it? When you need to wire, you dah tahu why you need it. So you just give all the information. So kita nanti discuss further whether you want it that way or not. Okay. Siapa lagi? Penyediaan belanjawan tahun 2016. Jadi saya minta juga semua bersama daripada semua pengarah bahagian, pengarah negeri supaya menyediakan anggaran belanjawan yang betul-betul diperlukan. Pasal kita tengok pada tahun-tahun sebelum ni ada yang tidak dimasukkan, dan bila tidak dimasukkan, Kementerian Keuangan mengatakan tidak dipohon oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi susah kita lah di kemudian hari. Jadi saya minta lah supaya permohonan ataupun anggaran belanjawan 2016 dibuat dengan teratur lah oleh bahagian-bahagian sebelum disampaikan kepada bahagian keuangan, kerana kita akan menyediakan pula ataupun memanggil Kementerian Keuangan untuk pemeriksaan belanjawan. Dan juga saya haraplah kita sama daripada semua pengarah negeri, pengarah bahagian, kalau boleh hadirlah bersama semasa pemeriksaan belanjawan. Dan kalau tak boleh hadir, hantarlah senior officer. Pasal ada satu occasion lagi tu, masa dalam 2015 kita mengalami kesukaran untuk menentukan bajet ataupun peruntukan untuk
SIC plus dengan SIC apa semua ni, dan ada jabatan mengatakan ini sepatutnya oleh bahagian ini yang menyediakan, ini patutnya oleh bahagian ini. Jadi masuk pemeriksaan bajet oleh PRO Kementerian Kewangan, kalau tak boleh kita potong terus. Ini bukan masalah nanti kalau boleh. What is important, macam pengarah negeri, pengarah bahagian, kita selalu ada mesyuarat ketua bahagian, kita ada mesyuarat JPKA, JPPK. Bila, for example, Yang Amat Berhormat buat sesuatu keputusan dasar tahun lepas untuk pelaksanaan tahun ni atau tahun depan, kita dah mesti have foresight and fikirkan how does that dasar translate into programs and activities for execution untuk support dasar. Because this is OBB, outcome based budgeting, yang mana bukan macam dulu ya. Dulu senang. Kalau you nak budget for the following year, you top up 20% or you top up 100% so that you know MOF will slash 50%. We don't work like that anymore. This is policy driven. Every cent of our budget submission should be derived from policy decision. Kalau kita ada, for example, keputusan Jemaah Menteri atau keputusan di peringkat pasca mesyuarat susulan Jemaah Menteri atau mesyuarat JPPK, mesyuarat yang nanti kita akan dengar amanat Yang Amat Berhormat, amanat tahun baru 2015. Masa tu nanti mungkin ada dia menyentuh dasar-dasar baru, and that you have to translate into programs and policy execution, dan you kena detail apakah program-program yang you nak laksanakan 2016 untuk support pengumuman dasar. So itu yang kadang-kadang kita tak prepare and we are caught off guard. Kita tak masukkan dalam budget submission untuk tahun berikutnya. So macam tahun ini kan, kita akan lihat nantilah, kita dah tak peruntukkan untuk nak naik taraf makmal sains kita. Saya kena cari duit macam mana saya nak bagi, tapi saya kena cari juga. Bila saya cari duit, maknanya it will be at an opportunity cost to some program or other that you have budgeted for. Betul tak? Dia bukan bottomless barrel kan, dia ada height dan threshold. So bila kita ambil dari sini, makna you have to either rescope downwards, revise, atau buang saja program tu, tak boleh buat. Kalau you nak tampung yang you tak mohon. Saya cukup takut ni, macam-macam lagi nak saya dengar ni, ada lagi sini sana. Tapi kita, sama ada pengumuman tu dibuat selepas budget review. Last year budget review ended I think in May. Lepas tu rupanya tahun ni kena execute, tapi tak mohon peruntukan. So bila kita dengar Ministry of Education yang paling besar 56 billion, 25% of the total federal government budget, no, it's not that much. Bila you tengok PPPM initiative ni kita nak buat ni, saya pun khawatir. Dan I think the most important thing for pengarah negeri and bahagian, kadang-kadang PPPM punya inisiatif ni funded by dasar sedia ada sikit, NKRA sikit, NKEA sikit, tapi funding the same program to achieve the same KPI and outcomes. Then I think you will have to understand how you want to align the allocation. So I leave it to your wisdom. Ketua-ketua unit sektor pengurusan, you call yourself what? Ketua sektor pengurusan ke di negeri-negeri? Ketua khidmat pengurusan, ketua khidmat pengurusan dan pembangunan. You all better, one is to advise pengarah-pengarah in the right way. Dua, bila you capture the activities ni, make sure you accrue it to the right dasar, whether it's dasar sedia ada, whether it is NKRA or NKEA. You are the ones responsible to help
pengarah negeri. Okey, apa lagi Datuk Sri? Kewangan, tapi mengenai kesiapan sekolahan 2015 dan sepatutnya bermula pada hari ini, kita dah tangguh seminggu. Jadi oleh kerana ada pengarah-pengarah di sini, saya ingin mengambil kesempatan kalau boleh membuat satu persiapan untuk pihak kementerian nak laporkan kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Menteri Pelajaran pada hari Jumaat ini mengenai tahap kesediaan untuk kita buka sekolah pada hari Isnin nanti. Dia ada 3 keadaan, kalau boleh pengarah negeri menyediakan laporan. Satu ialah mengenai sekolah yang dah memang ready untuk dibuka. Maksud dia tak ada masalah dengan menyediakan satu murid dengan satu meja, satu kursi, satu set buku teks dan murid-murid ready dengan pakaian seragam sekolah. Itu satu bentuk keadaan. Yang keduanya ialah sekolah yang akan dibuka tapi dalam serba kekurangan. Iaitu pertama sekali sekolah yang akan dibuka tetapi ada kekurangan dari segi perabot kursi meja tadi, kurang dari segi buku teks, dan mungkin di kalangan murid-murid yang terjejas dengan banjir tadi tak dapat hadir ke sekolah dengan pakaian seragam. Itu yang kedua. Yang ketiganya, dia akan buka juga dengan sebuah kekurangan, tetapi sekolah bukan pusat penempatan sementara, dan dalam minggu ini mungkin dengan Majlis Keselamatan Negara memutuskan kalau boleh sekolah itu kekal juga dibuka. Boleh dibuka tapi kekal juga menjadi pusat penempatan sementara. Jadi apa yang berlaku di sini ialah kita nak kena pasti sekolah berkenaan dan perlu ada tindakan-tindakan bagaimana sekolah itu boleh dibuka dan pada masa sama dia boleh dijadikan lanjutan sebagai pusat penempatan sementara. Dan ini pengarah-pengarah negeri terutamanya di Kelantan, di Terengganu, di Pahang dan mungkin di Perak. Apakah persiapan alternatif yang perlu disediakan untuk memindahkan mangsa-mangsa daripada bangunan ke penempatan yang alternatif di kawasan sekolah itu juga? Dan keadaan yang keempat adalah sekolah yang memang kita lihat tak boleh dibuka lagi. Walaupun kita bagi lanjutan seminggu ni, tapi hari ini memang dalam keadaan berada dalam tahap satu di satu yang kita tak boleh buang semua kekotoran yang ada di sekolah itu, dan dengan masa nak turun pada tahap T2, lepas tu baru ada masa lagi kita nak membersihkan dia dan dapati mungkin dia tidak boleh dibuka lagi. Jadi dalam 4 keadaan kena dilaporkanlah sehingga pada hari Jumaat nanti, sebelum hari Jumaat ni. Dan tambahan pada itu bagi sekolah-sekolah yang terjejas, oleh kerana saya tak tahu yang bagi Tansi Doktor, kita dah bagi warren sejauh mana cepatnya pengarah negeri dapat menapaki sekolah-sekolah berkenaan dan memberi peruntukan awal untuk membantu sekolah menjalankan kerja-kerja pembersihan dan penyelenggaraan. Jadi ada 5 lah yang kau boleh dilaporkan di situ. So saya minta kerjasamalah pengarah Kelantan terutamanya, Terengganu, Pahang dan mungkin Perak, dan mungkin negeri-negeri lain juga lah yang Selangor, Kedah, Perlis dan juga Sabah. Telah kami semua KSU sebagai pengawal telah dimaklumkan oleh Tan Sri KSN, kita perlu kawal secara ketat perjalanan keluar negara. Perjalanan keluar negara perlu dihadkan kepada yang orang kata that will bring the best ROI.
Maknanya when you go overseas, you have to come back with a laporan. It shouldn't be bentuk lawatan sambil belajar anymore, but actually for you to conduct meetings under JWG ke, or to have negotiations ke, perundingan dengan rakan sejawat. Tapi kalau lawatan sambil belajar yang kita lazim buat pada tahun-tahun yang lepas tu, kurangkanlah, because we just don't have the budget for that. So mungkin yang peruntukan berjalan ke luar negara ni yang akan dipotong dulu. Saya jangkakan akan, dan di kementerian ini kita dah ada jadual pergerakan yang amat berhormat menteri, ke luar negara sepanjang tahun, dan kita perlu sediakan peruntukan secukupnya untuk yang amat berhormat melaksanakan sama ada mesyuarat beliau atau persidangan ataupun whatever it is overseas. So yang tu priority. Yang kedua menteri dua, tapi menteri dua banyak dia di belah sektor pengajian tinggi. Lepas tu kita ada timbalan menteri kita juga. Dan KSU, as you know, saya yang the least travel KSU in the whole civil service. Saya keluar last year pun 3 kali je, 2 kali. So itu tidak penting bagi saya. Yang mana penting saja saya akan travel. Misal kata leading joint working group. Kerana kalau kita tak follow through, nanti akan gagal program-program yang telah kita tanda tangani di bawah Memorandum of Agreement or Memorandum of Understanding. So selain pada itu, saya tak akan travel. So I think please at your own level be very very prudent about travels overseas. So itu saja daripada saya. Selamat menguruskan perbelanjaan masing-masing dengan secara berhemat dan mematuhi sepenuhnya peraturan keuangan yang berkuat kuasa atau yang semasa. Terima kasih. Assalamualaikum.